Azim. Lama tak tengok Azim. Azim sihat ke Azim hari ni? Azim sihat ke hari ni? Tu mic tak berfungsi. Sihat nah, alhamdulillah. Murid-murid zaman sekarang tak suka cakap noh. Cikgu pun bimbang nanti kalau buka sekolah nanti kamu ni boleh bercakap ke tak dengan cikgu ni. Kan nanti semua bagi bahasa isyarat dengan cikgu. Selamat pagi ya Gavi. Sama lah anak cikgu pun kalau Google Meet dengan cikgu dia pun dia malu nak buka kamera. Anak perempuan tu okey, dia suka buka kamera. Yang lain tu macam malu. Tutup kamera, tak mau gunakan mic. Cikgu pun tak tahu kenapa. Tapi okey je lah. Nak buat macam mana kan? Memang dah generasi muda sekarang macam tu kan. So cikgu pun kena ikut rentak kamu jugalah. Tapi cikgu harap cikgu tak sembang seorang-seorang lah kamu dengar apa yang cikgu sembang. Kesian kat cikgu. Cikgu duduk cakap seorang-seorang, kamu tak tahu pergi mana kan. Dah kamera tak buka, cikgu tak nampak kamu buat apa. Okey, 17 orang. Cikgu rasa kita boleh mulalah Mungkin yang lambat tu boleh tengok baliklah rakaman kita pagi ini. Okey, setuju ke? Setuju ke? Okey cikgu. Okey. Okay, cikgu start papa dulu seperti mana yang cikgu beritahu tadi, kita dah habis syllabus dah. Jadi hari ni kita nak start ulang kaji lah Cikgu nak mulakan dengan kertas 1 dulu. Hari ni lebih kepada ulang kaji, kita nak tengok balik bentuk-bentuk soalan, jenis-jenis karangan yang mungkin akan ditanyalah dalam kertas 1. Kertas 1 ada 2 bahagian kan, bahagian A dan bahagian B. Jadi kita akan tengok balik jenis karangan, sama ada karangan yang berformat dan juga karangan yang tidak berformat lah. Cikgu paparkan dulu paparan skrin cikgu sekejap. Jadi bahan hari ini cikgu akan gunakan bahan dari modul dari Negeri Melaka. Cikgu sudah share semua modul yang cikgu dapat setakat ni lah dalam Telegram kamu. Jadi cikgu harap perkongsian modul itu bermanfaat lah Okey. Okey, paparan cikgu dah masuk Okey, hari ni kita nak tengok kertas 1 kita ulang kaji pantas murid 100 markah. Jadi apa yang perlu kamu tahu dalam kertas 1 ini ada 2 bahagian. Kalau cikgu cepat sangat ataupun ada soalan, kamu terus berhentikan cikgu. Okey, bahagian A 30 markah, bahagian B 70 markah. Jadi kita tengok dulu disiplin penulisan karangan. Maksudnya sebelum kamu menulis karangan, apa yang perlu kamu buat? Okey, kamu kena ada perancangan. Okey, perancangan, bagaimana nak menulis dan perlu ada semakan. Yang semakan ni ramai murid, ramai calon yang abaikan bahagian ni. Tak ada disiplin. Tulis, panjang dah bagus tapi tak semak karangan. Itu satu yang tidak baik. Kalau kamu nak dapatkan satu karangan yang cemerlang, kamu kena patuhi disiplin penulisan karangan ini. Maksudnya kena mulakan dengan merancang, kena menulis dengan baik, kemudian kena buat semakan. Okey, apa dimaksudkan dengan perancangan? Cikgu pergi cepat sikit kalau ada soalan terus tanya Di dalam proses merancang ni murid, kamu kena analisis soalan dulu. Dapat soalan, tolong analisis. Sebab soalan kita sekarang format baru dia panjang. Okey, panjang. Agak panjang dan kata tugasan soalan tidak diberikan. Tidak diberikan. Jadi kena baca dan kena analisis. Kemudian kamu kena tahu kehendak soalan. Soalan nak apa? Kita nak tulis, kita kena tahu dulu. Kita kena tahu soalan itu nak apa supaya kita boleh tulis mengikut kehendak soalan lah. Okay, kemudian kamu kena senaraikan isi karangan, sudah pasti. Kalau macam bahagian A itu mungkin maklumatnya, isi itu sudah diberikan dalam soalan. Jadi kamu kena keluarkan isi-isi itu. Kalau dalam bahagian B pula, kamu kena rangka. Kamu kena fikirkan 3 atau 4 isi yang sesuai. Okey, kemudian sesuaikan isi-isi karangan. Maksudnya, bila kamu mula merangka tu mungkin kamu dapat isi yang lebih. Jadi fikirkan, mungkin ada antara isi itu yang boleh kita combine. Dia sebenarnya satu isi. Jadi kamu boleh gabung dia. Mungkin 2 isi tu kita jadikan satu isi dan sebagainya lah. Okey, jadi kena sesuaikan isi. Dan ada juga kadang-kadang isi yang kita senaraikan itu tidak tepat. Itu bukan fokus, itu bukan kehendak soalan. Jadi kat situlah kamu akan buat pemilihan. Oh, ini bukan. Yang gabungan isi yang cikgu, kalau macam apa cikgu, macam like kalau ada 2 bahan isi tu sama, kita boleh just combine buat macam. Ya, betul. Betul Mudish, bagus. Contohlah kalau bahagian A tu kan, dia bagi cara lah. Okey, cara A tu sama dengan cara yang B. Maksudnya kita boleh ambil itu sebagai contoh. Dia bagi contoh.
Dalam bahan tu dia bagi contoh sebenarnya. Contoh A, contoh B. Contoh A, contoh B itu sebenarnya merupakan cara satu. So kamu boleh gabung lah. Gabung isi yang kamu dapat daripada bahan itu, jadikan dia sebagai satu isi saja. Boleh. Ataupun bila kamu merangka kan, kadang-kadang kita merangka ni kita tulis, kita catat berdasarkan apa yang kita fikir. So kita tak analisis lagi. Kamu hanya fikir, kamu tulis kan. Jadi bila kamu dah tulis tu, kamu baca balik, tengok balik isi tu yang mana sama dalam payung isi yang sama, jadikan dia satu isi lah. So kamu dah ada ekstra untuk hurai kat situ. Kan? Okey, kemudian ambil 3 atau 4 isi yang kukuh saja. Tak perlu banyak-banyak murid sebab jumlah patah perkataan sekarang sudah dihadkan. Jadi ambil 3 atau 4 isi yang terbaik. Okey, dan kena ada huraian contoh lah. Dan catat maklumat sokongan. Maksud maklumat sokongan ni mungkin fakta, mungkin statistik, mungkin kamu boleh bagi keadaan semasa berdasarkan soalan yang kamu dapat tu lah. Maksudnya kena ada contoh lah. Ada contoh. Okay. Bahagian penulisan pula, bila kamu dah rancang ni jangan ambil masa lama sangat. Dapat soalan memang kena rancang dulu, tapi jangan ambil masa lama. Kemudian nak tulis tu pun kena patuhi disiplin ni. Apa yang perlu ada dalam karangan kamu mesti ada pendahuluan lah. Ini syarat. Kena ada kepala, pendahuluan, kena ada isi 3 atau 4 dan kena ada kesimpulan. Okey, padat Pendahuluan padat, kesimpulan padat. Maksudnya bagi sepenuhnya. Bahagian pendahuluan tu kamu kena cerita sikit. Kena kaitkan dengan kehendak soalan. Jangan masuk isi. Okey, hanya beri secara umum saja tentang tajuk yang kamu dapat. Tapi mesti padat, ringkas dan padat. Sama juga bahagian kesimpulan lah. Dekat kesimpulan ni kita boleh masukkan ayat cadangan ataupun ayat harapan. Okey. Kemudian bahagian semakan. Jadi ramai murid abaikan bahagian ini. Okey, tolong kamu spendlah masa dalam mungkin 5 minit sebelum masa berakhir itu untuk semak. Apa yang perlu kamu semak? Kamu kena pastikan ayat yang kamu tulis itu gramatis. Gramatis maksudnya tak ada kesalahan lah. Okey, tak ada kesalahan. Okey, kemudian diksi dari segi tanda bacanya lah, koma, jenis ayat itu. Kalau ayat tanya, mesti dalam tone ayat tanya lah. Apakah kan? Apakah kepentingan apa? Kepentingan membaca buku contohnya, ada tanda soal. Okey. Kemudian ejaan pun kena jaga. Kerap kali murid dia buat kesalahan ejaan yang berulang. Ke atas kita nampak dah ejaan, contohlah email ejaan email tu salah. Dalam perangan kedua pun dia guna juga perkataan yang sama. Masih dieja salah. Jadi pemeriksa boleh tahu, murid ni memang dia tak tahu ejaan perkataan itu. Maksud kat situ nampak dah kelemahan tulisan kamu. So tolong hati-hati, elakkan kesalahan ejaan lah. Okay, dan tanda baca pastinya koma, titik. Make sure kalau habis ayat titik elok-elok. Huruf besar, tanda soal, tanda seru dan sebagainya lah. Okay, itu bahagian disiplin tulisan karangan. Jadi lebih cepat Yang ni just pendedahan sajalah. Ini penting tentang jenis karangan. Okay, ini kamu kena tahu refresh balik murid. Okay, jenis karangan ni kita ada karangan yang berformat, karangan yang tidak berformat. Jom kita tengok. Karangan berformat antaranya surat rasmi, surat tidak rasmi, syarahan, ceramah, ucapan, rencana, laporan, wawancara ataupun dialog sama wawancara ataupun dialog. Resume, email, skrip drama ataupun biodata. Kalau kamu perhatikan karangan berformat ni semua contohnya ada dalam buku teks. Maksudnya kita kena kuasai lah. Kamu kena kuasai karangan berformat ini. Dia boleh ambil daripada jenis-jenis ini dikeluarkan sama ada bahagian A atau bahagian B atau kedua-duanya. Okey, jadi memang murid kena mahir lah. So kita tak tahu. Kalau tiba-tiba keluar bahagian A karangan berformat, bahagian B pun karangan berformat, bila kamu abaikan karangan berformat ni, maksudnya kamu akan masalah nanti. Okey? Jadi kena tahu. Maksudnya kena tahu format dia lah, nak tulis macam mana, bentuknya tu macam mana. Dan kena tengok juga contoh karangan supaya kamu dapat pemahaman lah. Dapatlah keyakinan nak menulis sendiri kan. Tengok contoh. Kalau karangan tak berformat ni cikgu rasa tak ada masalah sangat. Sebab dia lebih kepada pendapat. Contoh ayat, kalau kamu tengok bahagian arahan itu, dia ada guna kata kunci jelaskan. Jelaskan pendapat anda, itu karangan tidak berformat lah. Bincangkan, huraikan, ulaskan, bahaskan, komentarkan. Contoh kan, komentarkan ni maksudnya dia minta beri pendapat. Nyatakan pendapat, sarankan. Ni antara kata kunci yang merujuk kepada pendapat. Dia minta murid bagi pendapat lah. Ini karangan tidak berformat. Maksud tak berformat, kamu boleh tulis ikut
pemahaman kamu. Janji ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan. Okay, setakat ni jelas Ada soalan? Ada soalan tanya Okay, kita pergi cepat sikit ni. Okay, kita terus tengok format karangan. Satu persatu. Kita tengok dulu karangan surat kiriman. Surat kiriman ada dua. Yang rasmi dan yang biasa. Okay, kalau yang rasmi ni kamu tengok dekat sini, surat rasmi ditulis untuk tujuan apa? Kena tahu. Biasanya surat kiriman rasmi ditulis untuk apa? Apa tujuan dia? Untuk memohon pekerjaan. Kita ada tema keberapa dalam buku teks kamu tu tentang pekerjaan kan? Nak memohon pekerjaan. Jadi mungkin soalan tu dia boleh minta kamu tulis surat kiriman rasmi. Okay, untuk memohon pekerjaan. Kemudian mungkin dia minta tulis resume. Kan? Nak mohon pekerjaan. Itu contohlah. Kemudian nak buat aduan ataupun bantahan ataupun nak bagi cadangan. Buat rayuan. Okay, nak buat jemputan rasmi. Menempah barangan. Meminta kebenaran ataupun apa-apa yang melibatkan urusan rasmi. Yang ni biasanya kita akan tulis dalam bentuk surat kiriman rasmi. Okey? Jadi ada format dia. Tengok format dia. Ulang kaji semula bagaimana nak menulis surat kiriman rasmi. Okay, kena ada alamat pengirim. Okey, buat satu baris panjang. Yang ni cikgu rasa tak perlu baca. Kita terus tengok contoh. Mungkin kamu akan lebih faham. Macam ni. Okey, ini contoh rangka ataupun format surat kiriman rasmi. Nak tulis macam mana? Tulis macam ni. Kena ada alamat penulis, ada satu garisan panjang murid, jawatan penerima, alamatnya, di mana, tarikh tu mesti selari dengan nama negeri. Okey, selari dengan nama negeri Kemudian mesti ada tuan-puan lah. Tuan atau puan. Pilihlah ikut surat kamu tujukan kepada siapa. Kemudian tajuk ataupun perkara ataupun hal itu permulaan perkataan, huruf besar dan gariskan. Maksudnya tajuk itu, the first huruf tu. Huruf yang pertama tu kamu kena tulis dengan huruf besar, kemudian garis kat bawah dia. Okey? Itu bahagian tajuk. Kemudian nyatakan tujuan. Perenggan ini tiada nombor. Kita mulakan perenggan tanpa nombor. Dan rapat ke sebelah kiri. Nampak tak? Dia tak ada perenggan Dia rapat terus kepada sebelah kiri ni. Dia sama baris dengan tajuk dekat atas. Kamu selang lah. Selang sebaris. Kemudian baru tulis menyatakan tujuan kat sini. Tanpa nombor. Kemudian selang sebaris. Kenapa kena selang ni? Nak bagi nampak kemas. Kalau tak nampak rapat-rapat susah nak baca kan. Jadi kamu selang lah satu baris. Nombor 2 titik. Kat sini baru nyatakan isi. Maksudnya isi tulis kat sini lah. Menyatakan isi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tajuk. Cuba menyampaikan sekurang-kurangnya 3 isi penting yang berkaitan antara satu sama lain. Maksudnya isi 1, isi 2, isi 3. Tambahlah 2, 3, 4. Ni isi. Kemudian baru ada penutup. Penutup pun tak ada nombor dia dari hujung ni juga. Terus rapat ke kiri. Yang nombor 2, nombor 3 kena tulis ya, kena tulis. Isi. 2 titik isi kamu. Kemudian habis isi pertama. Diselang. Masuk 3 titik isi kedua. Selang, kalau ada isi yang ketiga, 4 titik isi kamu. Ya Munish. So apa ini yang menyatakan tujuan cikgu? Ya. Itu perenggan 1 Ya, perenggan 1 dekat sini. Perenggan 1 dia tidak ada perenggan. Perenggan biasanya kita selang dengan 2 jari kan. Tapi untuk kiriman rasmi dia tak ada perenggan. Tapi perenggan dia terus rapat ke sebelah kiri ni. Dia sama baris dengan tajuk di atas. Dia tak ada perenggan. So tajuk perenggan dan penutup saja tak ada nombor lah cikgu. Ya betul. Tak ada nombor. Ikut macam ni ikut macam ni. Kemudian selang sebaris, kena tulis yang benar. Dia perhatikan penggunaan huruf yang digunakan. Yang benar ke yang benar lah biasanya. Okey. Selang, kemudian tanda tangan penulis, nama penuh ditulis dengan huruf besar. Perhatikan kat sini huruf besar semua. Contoh Amrita, anak perempuan, kena huruf besar semua. Okay, jawatan kamu huruf kecil. Hanya nama saja ditulis huruf besar. Kita tengok contoh karangan lah. Senang nak faham kot. Ini contoh karangan diambil daripada buku teks tingkatan 1. Daripada buku teks tingkatan 1 lagi sudah diberi pendedahan lah tentang format karangan Kita ambil contoh. Kita tengok sekarang. Zaro dan Razif bercadang untuk menyertai pertandingan menulis surat kepada pemimpin. Dia masuk pertandingan tulis surat kepada pemimpin.
Ketika membelik-belik surat khabar, mereka terlihat beberapa fakta menarik yang dapat dijadikan sumber ilham untuk menulis surat tersebut. Okey. Ini contoh suratnya lah. Kita tak nak tengok konteks, kita nak tengok format. Macam mana kamu nak tulis nanti Okay, so perhatikan di atas ini dulu. Kita mula yang atas Ini kena ada alamat pengirim ditulis di sebelah kiri di bahagian atas surat. Nampak tak ni contohnya. Okay, ini adalah alamat pengirim. Perhatikan ada postcode. Okey, titik. Titik. Kemudian selang satu baris, kamu garis panjang melintang seperti ini. Yang ni dibuat di bawah alamat pengirim. Dah habis, tulis apa pula? Tulis pula alamat penerima. Siapa yang akan menerima? Yang ni ditulis di bawah garis melintang ini. Okey, baris akhir alamat di bubuh garis. Yang akhir ni nampak tak? 50460 ni, gariskan dia. Wajib Okey, gariskan dia. Kemudian sebaris dengan dia itu kamu tulis tarikh. Dan tarikh ini ditulis di sebelah kanan surat sebaris dengan baris akhir alamat penerima. Nampak ejaan? Bulan ditulis dengan huruf besar. 5 Disember. Hari ni berapa bulan? 30 Ogos. Ogos 2021. Contohlah. Huruf besar Okay, kemudian selang sebaris. Selang sebaris, panggilan hormat penerima sama ada tuan atau puan. Tuan, koma, selang lagi sebaris, tulis perkara. Perkara ni tajuk. Perhatikan dekat tajuk ini, huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Memohon kebenaran mengadakan pameran keselamatan jalan raya. Mungkin murid akan tanya, cikgu macam mana nak tulis perkara ni? Dalam soalan dia bagi ke? Dia tak bagi. Tapi bila kamu baca soalan itu, kamu fikir. Kamu cuba bina perkara sendiri yang menjurus kepada soalan tu. Soalan tu tentang apa? Jadi kamu nak pohon tentang apa? Ini memohon kebenaran kan? Memohon kebenaran untuk mengadakan pameran keselamatan jalan raya. Dan perkara ini seharusnya ringkas. Kena ringkas jangan panjang-panjang. Ni sampai 2-3 baris tak mau. Ringkas saja, satu ayat saja. Kemudian selanglah sebaris lagi. Selang sebaris, ni masuk. Ni masuk yang pendahuluan tadi yang menulis tanya tu. Tidak perlu ada nombor. Perenggan pertama dan akhir. Nampak cikgu baca nota dia. Perenggan pertama dan akhir ni, nampak tak? Ni perenggan pertama dan ini perenggan akhir. Tidak dibubuh nombor. Tak dinomborkan lah. Dan ditulis dari tepi surat. Jadi tepi surat hanya perenggan kedua, ketiga dan keempat mungkin yang dinomborkan. Dan dijarakkan sikit. Nampak tak? 2 titik ada jarak sikit baru masuk isi tersebut. Setakat ni ada soalan. Boleh 2, 3 atau mungkin 4 titik ini merupakan isi. Jadi tujuan kamu tulis surat itu kamu cerita kat sini lah. Cerita kat nombor 2, cerita kat nombor 3. Dan perenggan kesimpulan yang akhir ini tanpa nombor. Tanpa nombor ini merupakan harapan ataupun kesimpulan. Jadi kamu nyatakanlah kesimpulan harapan kamu daripada surat yang kamu tulis ini. Ini surat memohon kan? Jadi apa harapan kamu? Contohnya, saya berharap agar Tuan tidak menghampakan permohonan ini. Kesudian Tuan merasmikan pameran ini juga amatlah dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih. Sekian. Ini kesimpulan lagi ni. Tanpa nombor. Kemudian selang lagi satu baris yang menjalankan tugas ataupun yang benar. Tanda tangan kamu. Perhatikan ini format Nama dalam kurungan ditulis dengan huruf besar semuanya. Huruf besar semuanya dan jawatan di bahagian bawah. Ini contoh karangan lengkaplah untuk format surat rasmi. Cikgu, apa maksud mengundang? Mengundang, menjemput. Okay. Menjemput tahu menjemput, mempelawak, mengajak. Mengajak kalau kawan-kawan boleh lah. Kalau orang kenamaan, orang hebat-hebat kan, orang besar-besar di jawatan ni kita tak kata mengajak. Nampak macam kawan pula kan. Jadi mengundang. Saya ingin mengundang kamu ke majlis. Contoh. Okey, ada soalan untuk surat kiriman rasmi? Jelas formatnya? Ada soalan tanya kalau jelas, cikgu terus pergi. Yang ni pun samalah, cikgu skip sama. Tengok satu contoh cukup. Sekarang kita nak masuk surat kiriman biasa. Ni surat kiriman yang tak rasmi lah. Surat kiriman tidak rasmi. Macam mana nak tulis, apa tujuan penulisan surat ini? Biasanya surat tidak rasmi ni murid, dia ditulis untuk ucap tahniah. Contoh kan kawan kamu cemerlang.
kamu pun tulislah surat kat dia, ucap tahniah dekat dia. Macam cikgu tadi, cikgu baru dapat pengkabaran, buku cerita kan, okey, kematian suami sahabat cikgu kan. Jadi cikgu boleh tulis surat ucap takziah. Kemudian nak tanya khabar berita, lama tak jumpa kan, kawan dekat overseas contohnya, buat surat. Itu surat kiriman tak rasmi. Nak ceritakan tempat-tempat menarik, pengalaman di tempat baharu, nak minta kebenaran ibu bapa penjaga. Yang ni biasanya surat kiriman rasmi. Tapi depends lah, tengok tujuan surat itu. Kemudian nak balas surat yang dihantar oleh orang lain, kita tulis surat kiriman tidak rasmi ataupun surat kiriman biasa. Macam mana format dia? Format ni cikgu tak baca lah, panjang sangat, kita terus tengok contoh. Ada contoh tak? Ada. Okey, ni rangka format dia. Pendek je. Yang pertama kamu perhatikan, dia tak mula sebelah kiri, dia mula sebelah kanan. Sebelah kanan kena ada nama penulis dulu, alamat penulis. Macam kamu yang tulis kan? Tulis nama kamu kat atas. Okey, alamat kamu, tarikh. Kemudian tertib menghadapkan surat kepada pihak yang menerima surat. Menemui sahabatku, apa dia? Detik lah. Okey, saudara ataupun saudari. Kemudian hal yang ingin disampaikan dinyatakan, cerita kamu lah, isi kamu semua tulis kat sini dalam bentuk perenggan. Tak perlu ada nombor-nombor tak sama macam surat kiriman rasmi. Kemudian di akhir sekali, yang benar ini dia ada di sebelah kanan bukan sebelah kiri. Di sebelah kanan yang benar saja, tanda tangan kamu, nama kamu. Okey, nama huruf besar. Ada tak contoh? Kita tengok satu contoh, mungkin kamu akan lebih nampak. Macam ni. Ni contohlah. Bahan ini dia ambil daripada buku teks singkatan 3. Buku teks singkatan 4, 5 tak ada. Tapi kena belajar lah. Okey. Ini contoh dia, nampak tak? Nama, alamat dan tarikh ada di sebelah kanan. Kemudian kita mulakan dengan perenggan lah. Menemui sahabatku Adrian, semoga saudara berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bagi saya di sini sihat-sihat sahaja. Ini boleh guna lah. Saya rasa kebanyakan surat memang akan mula macam ni. Okey? So boleh mula macam ni. Kemudian saudara, apa dia? Terus masuk. Tidak ada nombor. Tak ada nombor ceritalah isi kamu dalam perenggan yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Okey. Yang benar ni, sahabatmu yang setia, Kaiser. Contoh kan? Ini kat sebelah kanan. Okey? Boleh beza antara surat kiriman rasmi dan surat kiriman tidak rasmi. Ada soalan setakat ni murid? Ini kita ulang kaji je ni kita ulang kaji. Sian Nazim, dia keluar masuk dia. Mungkin line dia tak berapa stable. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu terus Okey, ini pun contoh yang sama juga. Tak perlulah cikgu terangkan. Okey, kita terus pergi kepada karangan yang seterusnya, syarahan. Ini pun format Okey, macam mana nak tulis syarahan? Ada contoh kan? Okey, ada, kita terus pergi pada contoh lah baca sikit ni. Karangan format ceramah juga sama seperti syarahan. Ini rasanya macam Munish kot pernah tanya. Tahun lepas kot, cikgu masih ingat lagi. Ditanya ada beza ke ceramah dengan syarahan rasanya. Okey, karangan format ini sama. Sama maksudnya kalau dia minta kamu tulis ceramah, tulis syarahan, format dia sama. Perbezaan karangan format ceramah tidak dipertandingkan lah, itu saja. Kalau ceramah kita tak bertanding. Kalau syarahan kita bertanding. Maksudnya ada pemenang lah. Okey. Tengok contoh format dia. Yang ni ada dalam buku teks kamu. Kalau kamu masih ingat tema yang pertama dalam buku teks tingkatan 4 tahun lepas yang kamu belajar tentang kepentingan sukan air. Ini contoh dia lah. Cuba perhatikan. Macam mana nak tulis syarahan ataupun ceramah Ini syarahan. Dia kena mulakan dengan ucapan salam. Ucapan salam ni contoh macam ni lah. Yang berusaha Tuan Haji Kuswandi bin Tayan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jauhari. Bacalah bla 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 bla. Okey, ayat terakhir tu saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk kepentingan sukan air. Biasanya syarahan ini dipertandingkan. Maksudnya bertanding. Dia ada peserta-peserta dia lah. Okey, kalau ceramah tak ada. Kita bagi ceramah untuk penonton saja, free lah, free of charge. Okay, jadi ini kena ada ucap salam, ada tajuk. Tajuk mesti masuk dalam bahagian ucapan salam dekat atas ni. Kira macam pendahuluan lah murid. Kalau tak masuk, kamu ada masalah. Okay, so markah mungkin akan dipotong lah. So hati-hati tajuk kena masuk. Lepas tu selang lah sebaris. Selang sebaris, masukkan panggilan hormat. Panggilan hormat ni kena masuk sekurang-kurangnya 3. Boleh buat catatan sekurang-kurangnya 3 dalam karangan kamu. 3 kali kena masuk.
Nak masuk macam mana cikgu? Masuk je lah. Hadirin yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan. Apa lagi? Yang sesuai lah. Okey, kemudian barulah masuk isi kamu. Isi pertama, isi lah ni, isi karangan. Depends lah, jangan banyak-banyak sangat lah. 2 atau 3 isi saja. Yang ni kamu tengok dia ada guna 3, nampak tak? 1, 2, 3. Ada 3 panggilan hormat dalam karangan syarahannya. Dan diakhiri dengan penutup, kemudian sekian, terima kasih. Surat pun ada kan? Surat pun ada sekian, terima kasih. Syarahan pun ada lah. Kamu dah habis memberikan syarahan ataupun ceramah kan? Ucaplah terima kasih. Sekian, terima kasih. Titik. Habis. Ni kira penutup. Ya? Ini adalah formatnya murid. Okey, boleh ada soalan untuk syarahan atau ceramah? Syarahan atau ceramah format sama. Macam inilah penulisannya. Ucapan salam, masukkan tajuk syarahan, panggilan hormat kena ada sekurang-kurangnya 3, kemudian isi 1, 2 atau 3 isi, diakhiri dengan sekian, terima kasih. Kenapa cikgu kena terang ni semua? Sebab kita tak pasti, kita bimbang takut karangan berformat ni keluar dalam bahagian A juga. Bahagian A keluar, bahagian B pun keluar. Jadi sangat pentinglah murid kena kuasai karangan berformat juga. Yang tak berformat cikgu tak ada masalah sangat sebab kamu kena tulis. Yang berformat ni, kena tahu format karangan. Okey, kalau tak ada soalan cikgu teruskan. Ada soalan terus berhentikan cikgu. Yang ni pun sama, ini daripada buku tingkatan 1, contoh yang samalah cikgu terus sikit. Kita tengok format ceramah. Ceramah, sama je, nampak tak? Ceramah dengan syarahan sama. Ini ceramah lah, contoh ceramah. Dia ada juga ucap salam dekat sini, ada tajuk ceramah dekat sini. Kemudian ada panggilan hormat, masuk isi semua, dia bagi 3 isi. Kemudian diakhiri dengan perenggan kesimpulan, sekian, terima kasih. Perhatikan ya, format syarahan di atas tadi dan ini adalah format ceramah sama. Sama. Okay. Yang ni adalah sumber dari internet, sama juga. Jadi dia minta tulis ceramah, sama juga. Nampak tak? Ada ucapan salam, panggilan hormat, isi 1, 2, 3, 4 dia bagi. Kemudian ada kesimpulan dan sekian, terima kasih. Sama lah. Kita terus kepada karangan berformat yang seterusnya, ucapan. Ucapan ni biasa ditulis untuk tujuan apa? Majlis. Cikgu dah tengah share kan cikgu? Ya, silakan semula. Ini daripada modul mana cikgu? Ini modul gemilang. Modul gemilang ni cikgu baru share dengan kamu semalam. Ni baru-baru dapat, cikgu baru tengok bahan ni sangat bagus, jadi cikgu mulakan dengan ni dululah. Okey. Modul gemilang ni semua bahan cikgu share dalam Telegram kamu, jangan risau. Jadi kamu boleh rujuk lah bila-bila perlulah. Kalau rasa macam tak kuasai mana-mana bahagian, rujuk nota yang ada dalam modul itu. Okey, kemudian tengok ucapan. Ucapan ni nak tulis waktu bila? Ucapan ditulis untuk majlis perasmian. Okey, kalau kita nak rasmikan sesuatu program contohnya, kita akan tulis ucapan. Kemudian majlis perpisahan. Mungkin majlis perpisahan, pengetua ataupun PK kan. Kita akan buat karangan ucapan. Nak meraihkan seseorang atas kejayaannya mungkin ataupun nak mengingati hari tertentu. Jadi ini adalah karangan ucapan lah. Dari sini kita akan tulis karangan ucapan lah untuk tujuan-tujuan ini. Ini formatnya. Kita tengok contoh teruslah. Ini ada contoh kot. Contoh karangan format ucapan. Perhatikan ucapan majlis persaraan ataupun perpisahan. Ada aluan dia macam ni lah, yang diraikan Puan Zainah binti Muhammad Az-Zahari, Ketua Bahagian Buku Sekolah Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemudian mesti ada panggilan hormat juga, nampak? Puan-puan dan puan-puan, Puan Zainah merupakan orang penting. Sambung cerita. Kita ceritalah. Isi dia tidak ada nombor. Jadi isi tidak ada nombor, tulislah dalam beberapa perenggan. Yang penting mesti ada panggilan hormat, sama macam ceramah dan syarahan tadi. Okey? Kemudian ada perenggan kesimpulan. Sekian, terima kasih. Okay, beza dia dekat bahagian aluan ni. Aluan ni dia tak macam ceramah, dia tak macam apa tadi? Ceramah syarahan. Dia memberi ucapan. Nampak tak kat sini? Cikgu baca sikitlah Mungkin kamu boleh nampak beza. Nampak sini Okay, salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan.
bukan semula, cikgu baca sini yang diraikan Puan Zainah binti Muhammad Azhari, Ketua Bahagian Buku Sekolah, Dewan Bahasa dan Pustaka, yang berbahagia Datuk Haji Abdul Aziz bin Abbas, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, yang dihormati Tuan Haji Abdul Khalid bin Sulaiman, Pengarah Jabatan Penerbitan, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian dan kaki tangan sekalian. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana kita dapat berkumpul untuk meraihkan Puan Zainah binti Muhammad Azhari yang akan bersara beberapa hari sahaja lagi. Maksudnya sekarang kita faham. Mungkin dia dalam majlis. Okey? Jadi kita nak bagi ucapan lah ni. So ini adalah karangan berbentuk ucapan. So ada beza lah tadi dengan syarahan ataupun ceramah. Yang ni ambil daripada buku teks tingkatan 2. Ni kalau merasmikan sama juga. Ni merasmikan bentuk pattern dia sama, format sama Okey, boleh ke murid? Nampak macam sama dengan syarahan dan ceramah, cuma beza dia syarahan ceramah ini dia punya bahagian aluan dia tu lah. Aluan dia kalau syarahan dia lebih kepada bentuk pertandingan. Okay, kalau ceramah dia tak dipertandingkan, dia memberi ceramah, memberi pendedahan lah kepada orang yang menonton, mungkin tentang sesuatu. Okey, kalau ucapan ni dia lebih kepada ucapan, mungkin ucapan perasmian ataupun ucapan perpisahan lah. Seperti contoh yang ditunjukkan inilah. Okey, seterusnya berapa dah? Surat khidmat rasmi, tak rasmi, syarahan, ucapan, kemudian apa tadi ni? Ucapan. Ini apa Cikgu lupa pula. Ucapan. Okey, ucapan, ceramah. Okey, sekarang kita masuk rencana. Rencana. Rencana ni senang. Jangan silap Rencana, ni format dia. Cuba perhatikan Kita nak ada tajuk. Kita mulakan dengan tajuk dulu. Tajuk tu kat tengah. Tajuk tengah, okey, huruf besar pada ditulis dengan huruf besar lah pada awal perkataan. Ni contoh macam alam gemilang, hidup cemerlang. Penulisan tajuk rencana juga perlu ringkas. Ringkas je. Tulis besar. Kemudian kena ada penulis rencana di bahagian bawahnya, tengah oleh siapa penulis? Nadia Idari Sufaat. Contohlah. Kemudian dia punya penulisan ini sama macam karangan biasa. Kena ada pendahuluan, kena ada isi-isinya dan kena ada penutup ataupun kesimpulan sama. Karangan ditulis sama seperti karangan tidak berformat. Yang membezakan dia dengan karangan biasa ialah tajuk rencana dan juga penulis rencana. Dua ini saja. Okey, boleh? Rencana? Okay, ada soalan setakat ini? Boleh Okey, ni lebih detail kot kamu boleh nampak Ni contoh daripada buku teks. Ni tajuk dia. Kemudian nama penulis, nampak tak karangan dia? Perenggan demi perenggan, sama macam karangan biasa, ada kesimpulannya, habis. Okay? Cuma di bahagian atas saja beza. Ada tajuk, ada penulis rencana. Okey, seterusnya kita tengok, ni pun sama, ini contoh karangan daripada internet, sumber internet. Okey, laporan. Selain daripada itu, kamu juga mungkin diminta menulis laporan. Okey, macam mana nak tulis laporan? Cikgu terus pergi pada contoh Ini format laporan kena ada tajuk laporan, mesti ditulis isi laporan, kena ada pengakuan pelapor, tarikh, tanda tangan, nama pelapor. Okey, kita tengok contohnya. Macam ni. Laporan macam ni Kena ada tajuk di tengah, kemudian perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat mungkin. Okey, tak perlu banyak sangat. Okey, kemudian yang akhir ini disediakan oleh siapa, nama penulis laporan, dieja, ditulis dengan huruf besar semuanya, jawatannya dan sebaris dengan penulis laporan ini ada tarikh, kanan dan ditulis dengan huruf besar. Kalau macam surat khidmat rasmi itu dekat atas kan, ini kat bawah sebelah kanan ditulis dengan huruf besar. Contoh karangan laporan yang lengkap, ni kamu boleh tengok. Macam ni, nampak tak? Laporan pencapaian tertinggi tahun 2015 hingga 2017. Orkestra Simfonik Sekolah Seri Puteri. Dia macam ni. Okey, kemudian laporan-laporan dia lah. Samalah isi dia, ada kesimpulan. Yang ni format. Dilaporkan oleh siapa? Aisyah, tanda tangannya.
Nama penulis laporan ditulis dengan huruf besar kesemuanya dalam kurungan jawatan. Dan sebaris dengan dilaporkan oleh itu ialah tarikh. Tarikh bulannya itu ditulis dengan huruf besar. Itu saja format dia. Isi dia sama. Yang tengah-tengah ni sama macam karangan biasa lah. Kena ada pendahuluan, isi-isinya. Yang membezakan dia ada tajuk di bahagian tengah. Tajuk di bahagian tengah ditulis dengan huruf besar setiap awal perkataan. Kemudian laporan siapa, tanda tangan, nama dieja dengan huruf besar, jawatan dan sebaris dengan dilaporkan oleh mesti ada tarikh. Tarikh pula bulannya dieja dengan huruf besar. Okay, ini format yang perlu dipatuhi. Okey, boleh murid setakat ini? Ini pun sama. Ini sumber dari internet. Contohnya samalah. Tengok format dia sama kan? Tengok akhir dia macam mana? Sama. Dilaporkan oleh siapa? Muhammad Iqbal. Ditarikh. Ni kena eja besar. Ni silap. Ejaan ni kena huruf besar. Yang ni, Mei ni. Mei tu eja dengan huruf besar lah, M-E-I. Ada ralat kat situ. Okey, seterusnya karangan wawancara. Wawancara ni sama dengan dialog. Mungkin ada yang tanya, cikgu wawancara tu apa? Dialog lah. Dialog ni kita temu bual kan? Berbual. Dialog Okay, macam mana nak tulis karangan dialog? Contoh macam ni kena ada nama watak. Terus pergi pada contoh lah, senang sikit. Macam panjang sangat nak baca satu-satu kan? Ada tak contoh? Ni. Okey, perhatikan macam ni. Dia kena ada dululah intro dia. Alif mewawancara Encik Rashidi bin Ibrahim, pegawai di bahagian pembangunan Mampan Perbadanan Putrajaya mengenai teknologi hijau di bandar tersebut. Adalah sedikit perkenalan dekat atas ni. Kemudian dialog di antara siapa? Alif dan juga Encik Rashidi. Buat macam ni. Di sebelah kiri. Alif titik bertindih. Apa dialognya? Encik Rashidi jawab dialog, apa dialognya dan seterusnya lah. Ini kita panggil karangan berbentuk wawancara ataupun dialog. Okay, macam tu habis. Yang ni contoh daripada buku teks tingkatan 5. Ni buku teks kamu lah, kamu boleh rujuk muka surat 34 hingga 35. Kerjaya impian graduan. Ada contoh dialog diberikan pada halaman ini. Dialog antara siapa? Juru Hepah dengan Tan Sri. Sama format dia. Cikgu nak tekankan tentang format lah. Okay, ada pengenalan sikit kat atas. Kemudian terus masuk dialog. Dialog antara siapa. Buat macam ni bagi sama tau. Bila kamu tulis tu, nama di sebelah kiri, titik bertindih bagi sama. Sama. Dia punya dialog tu di sebelah kanan. Sebaris lah. Sebaris macam ni Ini contohnya. Sama juga, ini daripada buku tingkatan 3, sama juga. Sama Okey, ada soalan setakat ni? Aku pergi cepat sikit sebab ada banyak yang cikgu nak tunjuk contohnya. Kalau ada soalan terus tanya tau. Okey, seterusnya format resume. Ini macam baru. Okay, yang ni karangan yang agak baru untuk kamu lah. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris rasanya tak ada masalah sangat. Dah biasa menulis resume dalam bahasa Inggeris kan? Dalam bahasa Melayu kita jarang tulis resume. Tapi sudah diberi pendedahan, jadi murid kena tahulah. Okay, apa definisi? Menurut Kamus Dewan edisi 4, kita baca sikit. Okay, resume ni adalah keterangan ringkas. Nampak tak? Ringkas tentang maklumat diri, pendidikan, pengalaman kerjaya, maksudnya kerja kamu lah, pengalaman kerja kamu. Biasanya disertakan untuk memohon sesuatu pekerjaan. Itu tujuan resume dibuat lah. Okay, format dia bergantung pada tujuan dan siapakah penerima ya. Biasanya kena ada nama, kena ada pengalaman mungkin persatuan, pelibatan kamu lah dalam persatuan ataupun kerja sebelum ini, pendidikan, bahasa, kegiatan, alamat, profil, mungkin kamu pernah mendapat anugerah ataupun ada memberi sumbangan, kena nyatakanlah, dan juga sumber rujukan kamu. Okey, jom kita tengok contoh. Ini contoh penulisan resume, kamu boleh rujuk halaman buku teks tingkatan 4, muka surat 34. Ini kita pernah buat dulu lah tahun lepas, kalau kamu masih ingat. Ini contoh tulisan resume yang diambil daripada buku teks. Nampak tak? Nama dia Nur Ain Sofia binti Kamarul Azmi. Dia nyatakan anugerah yang pernah dicapai, kemahiran teknologi maklumat yang dikuasai, kemahiran bahasanya, apa potensi dirinya dan ada dilampirkan juga kemahiran tambahan dan rujukannya untuk menyediakan resume inilah. Okey.
Dan ini satu lagi contoh, yang ni daripada internet, mungkin nampak lagi jelas. Dia ada gambar dia, maklumat diri dia, objektif, pengalaman kerja, pendidikan, macam ni, lebih kurang macam ni. Macam mana nak tulis resume terpulang ikut kreativiti kamu? Yang penting mesti masukkan maklumat-maklumat tersebut. Kena ada nama, pengalaman kerja kamu, pendidikan, jika ada anugerah atau sumbangan yang pernah diberikan, nyatakan sama. Dan mesti ada sumber rujukan. Okey? Itu bahan lah. Satu bahan daripada buku teks dan satu bahan daripada sumber internet yang boleh dijadikan rujukan. Macam mana bentuk penulisan resume itu dia beri kebebasan kepada murid ataupun kepada calon. Kamu boleh tulis ikut kreativiti kamu. Cuma maklumat-maklumat ini mesti ada. Maklumat apa? Maklumat yang ni Sekejap cikgu naik balik ke atas. Maklumat ni. Maklumat ini kamu kena pastikan adalah dalam kamu punya resume. Nama, pengalaman, pendidikan, bahasa yang kamu kuasai, kegiatan mungkin yang kamu ceburi, alamat kamu, profil, anugerah dan sumbangan dan juga sumber rujukan. So 8 perkara ni kalau boleh masukkan dalam resume kamu. Nak tulis macam mana, kiri, kanan, atas, bawah, terpulang. Okey, boleh Sebab benda ni benda baru. Resume ni macam baru kan. Ni rasanya contoh ni boleh bantu kamu lah. Okey, kemudian email. Email juga agak baru. Email pun agak baru Okey, macam mana format email tidak rasmi? Kalau email tak rasmi ni biasanya kena ada alamat pengirim, alamat penerima, tarikh, subjek, kepada siapa email itu ditulis. Kenalah tanya khabar. Sebab email itu ditulis, isi kalau boleh bagi 3. Buat rumusan ataupun harapan, ini maksudnya kesimpulan lah. Kena ada pengakuan dan nama pengirim. Ini format dia, kita tengok contoh. Macam ni. Ini dalam buku teks kamu pun ada. Format email rasmi. Kena ada alamat email pengirim, kepada siapa, perkara dia, nama penerima, pendahuluan, isi penutup yang benar, nama pengirim. So ini adalah format penulisan email rasmi. Ini macam mana nak beza? Mungkin murid akan tanya, cikgu nak beza macam mana ni email nak balas dengan email rasmi? Kalau nak beza, perhatikan dekat email balas dulu email balas ini, nada tidak rasmi atau santai. Penerima ialah kawan ataupun orang yang rapat. Biasanya kita balas email kawan contohnya kan. Bilangan perenggan tidak ditetapkan. Biasanya tentang sekolah. Nada cikgu. Maaf? Nada. Ya, nada tu nada bila kita baca email itu nadanya macam mana? Nada kalau nada sedih lain, kalau nada marah lain. Kalau nada bersahaja pun lain. So nada santai. Jadi penulisan email itu dia lebih santai. Dia tak strict sangat lah. Kalau kamu nak hantar kepada mungkin kepada jabatan atau kementerian, kamu tak boleh buat nada santai. Dia mesti, walaupun kita tulis email, bahasa penulisan kita itu mesti rasmi. Sebab kita nak hantar pada pegawai kan, pada jabatan contohnya. Nampak beza ni? Ini nada tidak rasmi, yang ni nada yang rasmi. Sebab penerima itu adalah orang yang tidak dikenali dan tidak rapat. Kalau kita hantar dekat kawan-kawan contohnya, kamu dah kenal kawan kamu kan, jadi sembang lebih santai. So nada dia lebih santai. Kalau kita hantar email rasmi mungkin kepada jabatan pendidikan contohnya kan, kita kena gunakan nada yang rasmi. Maksudnya bahasa kita tu kena bahasa baku lah, rasmi. Macam tu. Kemudian bilangan perenggan tak ditetapkan. Kalau email, sekejap hari ni ke yang baru masuk? Hari ni guna email lain ke? Guna ID lain ke? Sambung Kalau yang kedua ni, bilangan perenggan tu ditetapkan 5. Kalau rasmi jangan panjang-panjang sangat. Paling banyak pun 5 perenggan. Kalau yang email biasa ni tentang sekolah, cadangan, pandangan. Kalau yang email rasmi diberikan situasi. Mungkin untuk merayu. Kamu nak memohon, nak buat rayuan ke kan? Ataupun kamu nak membuat aduan kepada jabatan tertentu. So kamu akan tulis email bentuk rasmi lah. Tidak ada sekian terima kasih. Kalau email rasmi kena ada sekian terima kasih kat bawah. Kalau kita tulis kat kawan kan, kita balas email kawan takkan nak ada sekian terima kasih, nampak macam skema sangat kan. So tak perlu email rasmi kena ada. Pengenalan dia tanya khabar lah. Tak payah tulis identiti. Sebab orang tu kita kenal. Kalau email rasmi kita kena perkenalkan diri lah. Kena tulis identiti kita siapa. Kamu dari mana? Apa tujuan kamu? Mungkinlah kamu tulis email itu untuk membuat aduan contohnya kan. So kamu kena perkenalkan diri kamu. Itu maksudnya.
Okey, kalau email balasan ni tak ada tujuan, harapan untuk penutup. Okey, ini kena ada penutup, itu bezanya lah. Dan kata ganti diri ni penting. Okey, kalau email biasa, kamu nak balas email kawan contohnya kan, kamu boleh guna saya atau awak. Tapi kalau email yang berbentuk rasmi, kita tak kenal orang yang kita nak berhubung ini, kamu mesti guna, tuan lah, tuan ataupun puan. Ya, sebaik-baiknya. Ya, saya, tuan, puan. Okay, guna panggilan tuan lah kepada pihak yang kita balas email itu ataupun pihak yang kita tulis email rasmi itu. Okay, boleh So boleh beza antara email rasmi dengan email biasa. Email biasa ni mungkin kita balas email kawan lah. Dia lebih santai. Dia tak terlalu strict lah, tak terlalu skema. Kalau email rasmi kena skema sikit. Ini contoh. Contoh yang ada dalam kitab tingkatan 2. Kita tengok contoh yang tingkatan 4 lah tu. Asalnya ada kan. Ni tingkatan 4 kalau kau masih ingat. Ingat tak? Yang muka surat 56 tu tentang petua nenek. So ni contoh ni lah. Yang ni tak payah tulis skema lah. Ni tulis santai saja. Sebab dia balas kepada kawan kan. Dia jumpa lagi sahabatmu Nurul Hayati. Ni contoh penulisan email murid. Jadi email pun dia ada dua kaedah lah nak menulis. Sama ada email itu secara rasmi kepada orang yang kita tak kenal, kita nak berurusan ketika itu. Kalau email yang lebih santai ni kita kenal penerima email itu. Mungkin kawan-kawan kita. Okey, boleh Ini agak baru lah, emailnya agak baru. Saya rasa contoh ni mungkin boleh bantu kamu lah supaya kamu boleh tulis karangan email dengan baik. Ini kalau email rasmi cuba tengok email rasmi. Yang ni contoh email yang tidak rasmi. Yang ni contoh email yang rasmi. Perhatikan dia balas kepada mana ni? Ini jabatan ni. Mungkin dia hantar kepada Menteri Pelajaran Malaysia. Ketika itulah. Sekarang dah beralih dah. Dah bertukar kabinet dah. Lebih kurang macam ni. So bahasa dia pun mesti lebih rasmi. Okey. Lagi karangan skrip drama. Ni karangan skrip drama pun ada. Skrip drama, kita pergi pada contoh lah. Ada contoh tak? Okey, ni contoh Okey, perhatikan kena ada watak-wataknya. Okey, ada intronya. Perhatikan kat sini. Watak dia siapa? Ibu Amiza, masa, bila, tempat. Ni contoh format penulisan drama. Ibu yang memakai baju kurung Johor dan berkain batik merah sedang membelik-belik sepucuk surat bertulisan Jawi yang baru diterima. Muncul Amiza di tangga kanan pentas selepas dipanggil oleh ibunya. Bahasa penulisan drama dia lebih kepada bahasa bercerita. Okey, kena ada pendahuluan juga. Kemudian macam dialog, seakan-akan dialog lah. Dialog antara siapa ni? Amiza dan ibu. Ni drama. Macam ni lah lebih kurangnya. Hampir sama dengan karangan dialog. Ini ada karangan, ini contoh karangan dalam teks kamu. Kalau kamu masih ingat, muka surat 10 tingkatan 4. Yang ni dialog, bukan dialog, skrip drama lah. Antara watak Aris sebagai papa, Puan Ros sebagai mama dan Dahlia sebagai anak. Jadi bagi babak-babak. Mungkin ada kata cikgu macam mana nak beza dengan dialog. Kamu perhatikan kat sini kata babak 1, babak 2. Maksudnya ni drama lah. Ni adalah skrip drama. Ini bukan wawancara ataupun ini bukan dialog. Ni adalah skrip drama. Di ruang tamu Encik Aris, Puan Ros dan Dahlia sedang serius berbincang. Kemudian ada dialog-dialog ni lah. So ini adalah penulisan skrip drama hampir sama dengan penulisan dialog ataupun wawancara. Boleh kita tahu juga ni sebab kita bimbang, kita tak tahu kalau keluar dalam karangan kedua-dua bahagian, jadi memang murid kena tahulah cara nak tulis Kemudian karangan biadota. Biadota ni tu agak baru sebenarnya tapi tak susah sangat pun. Okey, kita kena faham dulu. Apa itu karangan biadota? Biadota ni maksudnya kamu kena terangkan maklumat ringkas tentang diri seseorang. Sama ada dia penulis ataupun dia penceramah ataupun lain-lain Kena ada nama, kelulusan, sumbangan dan sebagainya lah. Kita tengok contoh. Cuba perhatikan ni. Ni dalam buku teks kamu nampak tak? Pelita di dalam kaca. Ini adalah nama pena. Jika ada, diletak dahulu jika itu nama yang selalu digunakan dalam karya. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Kemudian nama sebenar dia siapa? Kamarul bin Endrul. Kamarul bin Endrul. Kena masukkan nama sebenar dia. Pekerjaan dia bekerja di mana? Tempat kerja dia kat mana?
Okey, jenis karya yang dihasilkan, buku yang diterbitkan, mungkin ada hadiah yang dimenangi. Jika ada bahan-bahan yang ditulis sendiri, kamu nyatakan dalam ni apa hobinya. Dan dilampirkan juga gambar yang jelas. So ini adalah satu contoh biodata murid. Kena ada gambar, ada nama pena, nama singkatan lah, nickname. Contoh Munish apa nama nickname kamu? Nama singkatan kamu, nama glamour kamu? Contoh. Mesti ada nama singkatan kan? Cikgu tak ada lah. Cikgu Bushki. Kan? Bushki. Contoh kan? So itu nama nickname dia lah, nama pena dia. So boleh mulakan dengan nama pena. Kalau tak ada nama pena tak apa. Tak ada masalah. Terus masuk kepada nama sebenar lah. So ini adalah contoh yang baik cikgu rasa untuk bagi gambaran pada kamu lah macam mana karangan berbentuk biodata ditulis. Ini karangan biodata ni dia tak panjang, jadi dia tak mungkin akan keluar bahagian B. Tak mungkin. Kalau dia keluar pun dia mungkin keluar bahagian A lah. Sebab bahagian A pendek kan, 150 hingga 200. Wajib kena tulis nama pena cikgu. Sorry, maaf sekali lagi. Wajib kena tulis nama pena cikgu. Tak wajib. Kalau dia ada nama pena boleh masukkan. Kalau tak ada terus masuk. Nama sebenar penulis ini contohlah. Tak perlu. Tak wajib pun ya. Jadi cikgu rasa kalau karangan biodata ni mungkin dia akan keluar bahagian A je lah. Tak mungkin bahagian B lah sebab dia pendek. Biodata kita tak akan tulis panjang-panjang dia ringkas. Ni pun contoh dalam buku teks singkatan 4 kamu boleh tengok muka surat 132. Biodata tentang siapa ni? Azizi bin Abdullah. Beliau telah dilahirkan di Kampung Bukit Meriam, Kota Kuala Muda, Kedah pada 4 April 1942. Beliau telah menerima anugerah penulis dan sekian. Nampak tak penulisan dia? Macam ni lah, cerita tentang dia lah. Tak panjang, mungkin dalam 150 lah, 120 hingga 150. Jadi karangan bahagian A sangat sesuai lah untuk karangan ini. So hati-hati mungkin boleh ditanya. Ini bahagian tingkatan 5 pun ada juga. Kamu boleh tengok muka surat 190. Yang ni agak panjang. Jadi ini mungkin boleh ditanya dalam bahagian B lah. Aku rasa bahagian A lah bahagian B tak mungkin kot ditanya budak. Ini biodata tentang penyair dari seberang takir. Dia ceritalah biodata penyair ini. Nama penyair ini adalah T alias Taib. So agak panjang ni, ini mesti karangan bahagian B lah. Ni contohnya ada dalam buku teks kamu muka surat 190. Okey, selesai jenis-jenis karangan. Ada soalan tak nak tanya bahagian karangan dulu? Sebelum cikgu kongsikan jenis-jenis ataupun teknik menulis pendahuluan dan isi lah. Kita dah dapat gambaran dah jenis-jenis karangan. Karangan yang berformat, karangan yang tak berformat kan. Kamu dah tahu dah format-format dia. Contoh karangan bagi setiap jenis-jenis tersebut. Sekarang kita nak tahu macam mana nak tulis. Apa jenis pendahuluan yang ada. Bila kamu dah tahu jenis-jenis pendahuluan ini, kamu akan dapat idea lah nak tulis macam mana. Kamu nak tulis pendahuluan jenis apa. Okey, boleh cikgu masuk agak padat sikit hari ni Cikgu lebih kepada penerangan hari ni, minta maaf. Nanti kelas yang berikutnya baru kita buat latihan Hari ni cikgu lebih nak bagi lecture lah, nak ulang kaji Okey, kita masuk pendahuluan dulu Murid, ramai murid ataupun calon dia ada masalah nak menulis pendahuluan. Okay, antara masalah yang mungkin berlaku sebab murid dia tak tahu nak tulis pendahuluan macam mana. Nak tulis jenis apa cikgu, nak mulakan macam mana. Jadi ini antara jenis-jenis pendahuluan yang ada yang boleh kamu gunakan. Okay, antaranya kamu boleh guna jenis definisi. Yang ini paling mudah. Kamu bagi definisi kepada soalan yang kamu dapat. Okay. Ataupun kamu boleh cerita pendapat tokoh. Kalau kamu ni jenis yang suka baca tokoh-tokoh kan, baca maklumat tentang tokoh-tokoh, mungkin kamu boleh sesuaikan mana-mana bahan bacaan tentang tokoh yang kamu ada dengan tajuk karangan kamu. So boleh mulakan dengan pendapat tokoh. Ataupun kamu boleh mulakan dengan suasana ataupun gambaran, situasi semasa. Boleh timbulkan juga dengan persoalan ataupun mulakan dengan peribahasa. Okay, ada juga kamu boleh gabungkan antara jenis-jenis pendahuluan yang lain lah untuk bina pendahuluan kamu. Mungkin boleh mulakan dengan latar belakang sejarah. Cikgu tahu ada dalam kalangan murid yang pengetahuan sejarahnya sangat baik. Jadi dia mungkin boleh gunakan pengetahuan sejarahnya untuk mulakan pendahuluan karangannya. Okey? Ataupun boleh mulakan dengan fakta-fakta kes yang bersesuaian, tajuk berita dan paling menarik boleh gunakan dengan puisi. Boleh mulakan dengan pantun.
boleh mulakan dengan gurindam ataupun lirik lagu. Okey, terpulang kepada murid. Kamu lebih tahu keupayaan menulis kamu yang mana. Okey, jadi ini antara jenis-jenis pendahuluan yang ada lah yang boleh digunakan untuk menulis karangan perenggan pendahuluan kamu. Contoh kita tengok jenis definisi. Macam mana nak tulis jenis definisi? Ini contohlah. Kamu boleh mulakan dengan memberikan makna. Maksud definisi ialah bagi makna. Meaning. Kamu bagi maksud. Okay, bagi takrif kepada isu ataupun topik yang kamu dapat. Contoh mudah, kamu dapat tajuk tentang jenayah. Jadi kamu cerita dulu apa yang kamu faham tentang jenayah. Okay, sesuaikan dengan karangan kamu lah. Contoh kat sini ada contoh ni cikgu bacakan. Jenayah ditakrifkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang atau peraturan. Jenayah bukan sahaja membabitkan orang dewasa, malahan golongan remaja juga. Menurut kajian polis, jumlah kes jenayah telah bertambah daripada 40,021 kes pada tahun 2000 kepada 43,210 kes pada tahun 2003. Di samping itu, kesalahan yang dilakukan juga semakin serius dari semasa ke semasa. Usaha-usaha pelbagai pihak amat diperlukan untuk membendung jenayah. Nampak tak murid? Murid ni kalau dia boleh tulis macam ni sangat baik. Okay, dia gunakan pengetahuan dia tentang jenayah. Apa yang dia faham tentang jenayah. Isunya tentang jenayah. Jadi kamu mulakan dengan menceritakan ataupun memberi maksud jenayah itu apa. Dan murid ini dia ada fakta. Ni kan, ni fakta ni, nampak tak? Dia masukkan kes-kes ni kan. Tak ada nak klik dah pula. Yang ni. Yang ni kita panggil fakta ni. Kalau kamu tak nak highlight lah murid, sorry Yang ni menurut kajian polis, ini adalah fakta kes. Okay, dia masukkan fakta kes bersama dengan definisi jenayah itu. So nampak matang lah. Okay, kalau tak ada fakta kes ni macam mana cikgu? Tak ada masalah. Kamu cerita ikut pengetahuan kamu. Apa yang kamu faham tentang jenayah. Boleh bagi contoh. Okay, berikan contoh jenayah yang berlaku dalam negara yang kamu tahu. Kaitkan dengan isu semasa. Contohnya kan. So kamu dah dapat satu perenggan yang baik tentang tajuk itu. Okey, boleh So ini jenis definisi lah. Sangat mudah murid gunakanlah kaedah penulisan pendahuluan jenis definisi. Yang ni tokoh. Tokoh ni bukan semua orang boleh buat. Okey, tokoh ni kalau kamu suka baca, mungkin kamu boleh berikan pendapat tokoh lah dalam penulisan perenggan pendahuluan kamu. Okey, digunakan apabila pendapat tokoh tersebut berkait dengan soalan karangan. Okay, tokoh tersebut hendaklah dikenali oleh kebanyakan orang. Jangan pula buat tokoh ayah kamu contoh kan. Ayah kamu ada berpesan contohnya kan. Tak boleh. Dia mesti pendapat tokoh yang terkenal lah. Okay, pendapat ini ditulis dalam bentuk prosa atau dalam bentuk dialog. Okay, contoh kita tengok. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Malaysia, Tan Sri Ain Arok menyatakan bahawa rakyat Malaysia belum bersedia menjadikan amalan membaca sebagai tabiat harian mereka untuk menggantikan tabiat lain, terutamanya makan. Beliau menyatakan bahawa membaca ialah tabiat yang amat mustahak berbanding makan kerana setiap bahan bacaan berupaya mendatangkan pelbagai idea untuk kegunaan manusia. Nampak tak murid? Dia gunakan pendapat tokoh ni untuk menerangkan tajuk ataupun topik yang didapat. Boleh juga. Jadi kalau kamu ada pembacaan, kamu boleh ambil lah pendapat-pendapat tokoh. Mungkin menteri-menteri, kamu ambil dia punya kod tu, kamu masukkan dalam penulisan pendahuluan kamu. Itu sangat baiklah. Dia akan nampak matang karangan kamu. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan tanya Cikgu bagi lecture banyak sikit hari ni tau. Okey, ada soalan nak tanya setakat ni boleh Okey, seterusnya kalau jadi suasana atau gambaran, ini paling senang murid. Mungkin kau boleh gunakan sebab kamu boleh gambarkan ikut persekitaran, ikut apa yang kamu nampak. Contoh, kalau pendahuluan suasana atau gambaran ini, pelajar boleh menggambarkan melalui suasana atau situasi yang sesuai. Yang ni sangat mudah murid ataupun calon gunakan untuk bina pendahuluan. Okey, sesuai digunakan dalam penulisan karangan jenis cerita ataupun deskriptif. Contoh bas yang berhawa dingin terus berlalu menyusur jalan yang bengkang-bengkok dengan perlahan sekali. Rasa mual dan mengantuk hilang apabila kami dihiburkan oleh abang-abang yang memandu kami. Nampak tak? Dia macam bercerita, dia gambarkan suasana. Bila cikgu baca ni, kamu boleh gambarkan suasana tu. Sepanjang perjalanan ke puncak Bukit Fraser, sepanjang anak mataku sempat mengintai hutan rimba yang kami lalui nanti. Semakin banyak pokok dan tanah ditebang, tanah tak kata tebang pokok ditebang dan ditarah
Tak boleh ni. Semakin banyak pokok ditebang dan tanah ditarah. Kena betulkan ini kesalahan bahasa ni. Bagi membuka tanah pertanian atau dijadikan hotel bagi pelancong menginap di kawasan tanah tinggi itu. Ini kita panggil jenis suasana ataupun gambaran. Bila cikgu bacakan pendahuluan ni, kamu boleh nampakkan suasana dia macam mana kan. Ni biasanya kita tulis untuk karangan jenis cerita lah. Jenis cerita Ni mudah cikgu rasa, yang tu mudah. Ni persoalan ni favourite. Ramai murid gunakan pendahuluan jenis persoalan. Biasanya digunakan apabila pelajar ingin menyatakan persoalan terhadap tajuk karangan yang diberikan. Jadi pelajar dia perlu mengemukakan beberapa ayat pertanyaan yang berkaitan dengan tajuk. Ni ramai murid guna kaedah ni. Okey? Sesuai digunakan untuk karangan jenis perbahasan, syarahan, ceramah, ucapan dan juga deskriptif. Contoh, setiap orang memerlukan kecemerlangan untuk menjamin kejayaan bagi diri mereka. Apakah yang dikatakan kecemerlangan? Apakah dengan kecemerlangan boleh mendapatkan seseorang itu berjaya? Apakah dengan berdiam diri sahaja tanpa sebarang usaha seseorang itu boleh mencapai kecemerlangan? Soalnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan diri seseorang individu? Nampak tak? Dia duk tanya. Banyak persoalan yang diberikan dalam perenggan pendahuluan ini, semuanya akan dijawab dalam perenggan isinya nanti. Ini pun boleh kamu gunakan. Ini kita panggil pendahuluan jenis persoalan. Tapi ramai yang gabung. Yang gabung maksudnya dia guna dulu pendefinisian, kemudian di akhir perenggan pendahuluan itu baru dia kata persoalannya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan diri seorang individu. Betul tak? Yang ni kita panggil gabungan. Okey, yang ni persoalan. Dia guna persoalan, banyak persoalan lah dalam perenggan pendahuluan dia. Okey, boleh Ada soalan setakat ni? Boleh ke murid? Diam je? Boleh cikgu. Boleh Kan cikgu syok-syok ada menerang seorang-seorang. Okey. Yang seterusnya ni jenis peribahasa. Boleh juga masuk. Ada murid yang suka baca peribahasa kan. Masukkanlah peribahasa kamu dalam perenggan. Dia akan jadi menarik. Jadi murid memerlukan pelajar tu betul-betul faham. Make sure kamu kena faham dulu. Betul tak maksud peribahasa itu sesuai atau tidak dengan tajuk yang kamu nak tulis. Jangan suka-suka masuk je, saya dah hafal peribahasa ni, saya tulis sajalah. Tak boleh. Okay, make sure peribahasa itu sesuai dengan tajuk yang kamu nak cerita. Okay, contoh. Peribahasa Melayu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul dan seperti aut dengan tebing amat sesuai ke arah mewujudkan masyarakat penyayang. Hal ini kerana masyarakat mengamalkan sifat-sifat yang menggambarkan wujudnya hubungan kasih sayang dalam sesebuah komuniti. Namun semangat bekerjasama, ni salah je semangat bekerjasama dalam masyarakat semakin hari semakin terhakis, terutama di kawasan bandar. Oleh itu, punca-punca permasalahan ini perlu dibincangkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. So dimulakan dengan dua peribahasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul dan seperti aur dengan tebing. Ini kita panggil pendahuluan jenis peribahasa. Boleh juga. Ada lagi ke? Ada lagi ni contoh. Ni tak perlulah. Jenis fakta rasanya tak ada masalah. Okay, straight to the point, kamu terus masuk fakta kes yang kamu ada tentang tajuk kamu lah. Okay. Jadi senang je aku rasa. Ini pun contoh yang sama. Jenis fakta. Ni jenis lagu. Kalau kamu ni kreatif, kamu suka berpuisi, kamu suka menyanyi kan. Okay, adalah lirik-lirik lagu ataupun lirik puisi yang sesuai. Kamu mulakanlah. Contoh kat sini. Tikar pucuk, tikar mengkuang, alas nikah Raja Melayu. Ikan busuk jangan dibuang, buat perencah si daun kayu. Pantun di atas mengingatkan kita supaya tidak membuang ikan yang busuk. Sebaliknya, suri rumah yang kreatif seharusnya memanfaatkan ikan busuk itu untuk dijadikan hidangan yang istimewa. Dan seterusnya. Maksudnya dia mulakan dengan puisi ataupun lirik lagu. Okay? Ikan busuk tu bukan macam apa? Ya? Surah apa? Ikan lama. Ikan yang lama. Ikan dia kena makan. Akan apa? Sakit perut semua je kalau kita makan ikan tu. Bukan sakit perut, dia tak sihat lah Munish. Biasanya ikan-ikan yang sudah lama, yang busuk ni kan khasiat dia dah kurang dah. Mungkin dah tak ada zat dah kalau kamu makan. Sila-sila hari bulan kalau ikan tu dah terlalu lama, dia boleh menyebabkan kamu dapat penyakit pula, sakit tekak. Dan mungkin kamu boleh dapat jangkitan lah. Sebab makan ikan yang sudah lama, yang sudah busuk. Ikan memang dia tak tahan lama. Berbanding dengan
dengan ayam lah. Kalau ikan, kalau kita beli dari pasar itu segerakan masak lah. Jangan simpan terlalu lama dalam peti ais. Okay, dia akan membusuk. Dia akan busuknya dan hilang zat dia lah. Okay, itu contoh jenis puisi dan pendahuluan. Dalam pendahuluan yang ni gabungan. Gabungan ni cikgu rasa ramai yang guna. Contoh kamu gabung, kamu mulakan dengan definisi dulu. Lepas tu saya bagi persoalan dekat bawah cikgu. Saya gabung dengan definisi, saya bagi puisi, kemudian saya gabung pula dengan persoalan. Boleh, tak ada masalah. Okey, jenis gabungan maksudnya kamu gabungkan jenis-jenis pendahuluan yang cikgu terangkan tadi untuk hasilkan perenggan pendahuluan kamu. Ni sangat baiklah. Okey, itu bahagian pendahuluan lah. Okey, ada soalan ke murid? Bahagian pendahuluan? Oh, banyak tepu tepu cikgu sumbat betul-betul hari ni, banyak sangat. Jadi kira ulang kaji je, semua kamu dah tahu dah, kita ulang kaji saja. Jenis-jenis perenggan ni pun sama juga, cikgu refresh sikit lah. Okey, teknik penulisan perenggan isi. Nak tulis perenggan, kamu masih ingat lagi tak? Kita pernah belajar teknik atah acak. So boleh gunakan teknik itu. Teknik itu sangat baik untuk kamu tulis perenggan isi kamu. Okay, atah acak. AT tu ialah ayat topik, AH ialah ayat huraian. Acak ni, S ni kami tukar kepada P acak. AC ialah ayat contoh dan AP ialah ayat penegasan. Maksudnya setiap perenggan isi kita murid, pastikan ada ayat topik, maksudnya masukkan isi. Kita nak cerita tentang apa. Okay, kemudian masukkan AH, kena ada ayat huraian. Huraikan tentang isi yang kita dah tulis tadi. Okay, kemudian mesti masukkan contoh. Contohnya, buktinya, tamsilnya, kemudian barulah kita tutup dengan ayat penegasan. Setiap isi yang ditulis mesti tutup. Kena jelaskan balik. Jelaslah bahawa apa dia. Kaitkan balik ayat topik tadi dalam ayat penegasan kamu. Dia akan nampak cantik lah. Bila kamu tulis macam tu, pemeriksa baca dia akan nampak, oh murid ini dia tahu apa yang dia tulis. Dia ulang balik isi yang telah dihurai di atas tadi. So ini panduan kena ingat tau. Kena ingat ini sama je, cikgu skip lah, ni sama. Yang penting kena tahu tu, atah acak. Atah acak. Ada satu lagi ikut sekejap. Okey, yang ni pun boleh juga. Biasa kita kata kita mula dengan ayat topik. Lepas ayat topik, ayat huraian. Kemudian ayat contoh, ayat penutup ayat penegasan. Kalau kamu nak tukar sikit, cikgu saya nak mulakan dengan huraian dulu. Baru saya bagi contoh, baru saya bagi isi. Boleh, tidak ada masalah. Kamu pusing kebiasaan kita bagi isi dulu. Lepas isi, huraian, contoh dan penegasan. Tapi kamu nak mulakan dengan huraian dulu, baru contoh, baru isi, tidak ada masalah. Yang ni kita panggil perenggan induktif. Okey, boleh murid. Ikut kreativiti kamu. Okey, tidak menjadi masalah. Okey, kemudian kalau nak gabung-gabung pun boleh. Ada perenggan yang mula dengan isi dulu. Ada perenggan yang seterusnya pula, kamu mulakan dengan huraian dulu, kamu mulakan dengan contoh dulu. Okey, tak ada masalah. Yang penting kena faham atah acak. Atah acak. Dan ini ulang kaji antara penanda wacana yang boleh kamu gunakan dalam tulisan karangan kamu. Ini boleh tengok balik lah nanti. Cikgu pergi sepintas selalu sahaja. Nampak tambahan, urutan, contoh, rumusan, nak guna apa. Okey, ini antara penanda wacana yang sesuai. Contohlah kalau kamu nak buat perbandingan, seperti juga serupa dengan, sesuai dengan, sama juga dengan. Okey, kalau nak buat rumusannya, kesimpulannya sebagai kesimpulan, akhir kata sebagai penyimpul kata. Itu antara penanda wacana yang sesuai lah. Okey, ni boleh ulang kaji balik. Semua bahan ini kamu sudah terima sebenarnya. Kita nak tengok balik saja. Okey, bahagian pendahuluan, apa penanda wacana yang boleh kamu gunakan. Pelbagaikan murid. Okey, isi, nak guna apa. Boleh gunakanlah tindakan yang diketengahkan di atas, bertitik tolak daripada kenyataan di atas. Dia nampak hebat lah kan? Bertitik tolak daripada kenyataan di atas, jika ditinjau dari aspek apa pula, dia nampak lain. So kena gunalah, baca hafal sikit lah. Aplikasikan dalam karangan kamu. Kalau penutup, tegasnya daripada penerangan di atas, jelaslah bahawa. Kan? Okay, akhirnya saya menegaskan bahawa, apa dia? Menyedar hakikat di atas, sambung. Di sini saya ingin tegaskan bahawa, apa dia? Okay, itu untuk penutup lah. Dan lain-lain. Ini antara penanda wacana lah yang boleh kamu masukkan. Okey. Ini contoh. Contoh kita review saja. Contoh karangan bahagian A. Bahagian A kamu kena buat apa? Okay, kena gunakan semua bahan yang diberikan, baca semua bahan yang dibagi tu kamu kena guna.
Okey, kena tulis tidak kurang dari 150 hingga 200 patah perkataan. Kena faham Kemudian kena faham soalan. Memanglah tak faham soalan nak tulis macam mana. Okey, kemudian kena kenal pasti tema yang dia bagi. Ini contoh karangan. Contoh soalan, maaf. Ni kita dah pernah tunjuk lah, cikgu dah pernah tunjuk kat kamu dulu Ni contoh bahannya. Dia bagi dua bahan murid, perhatikan. Bahan pertama adalah bentuk pantun. Kemudian ada bentuk sumber internet. Kemudian diberikan dalam bentuk grafik. Dari bahagian A ni kamu kena baca, kena analisis. Okay, dia hanya bagi tema saja tentang amalan membaca. Tidak ada kata kunci. Jadi berdasarkan bahan, semua bahan yang kamu terima ini, kamu kena tengok apa isi yang mungkin kamu boleh ambil dan dia fokus tentang apa. Ini apa kata kunci yang sesuai lah. Okey. Ini contoh soalan kita tengok contoh soalan dia samalah. Nampak? Ada contoh soalan Okey, ni contoh soalan. Ni skema dia lah, skema jawapan kita dah bincang dah. Tak payahlah cikgu terus skip. Nak tunjuk contoh je. Okey, apa lagi ni contoh yang kedua, sama juga. Dia akan bagi dalam bentuk bahan-bahan lah, pelbagai bahan Kena tengok tau, perhatikan semua bahan yang kamu dapat. Jadi daripada bahan-bahan itu mungkin ada maklumat yang boleh bantu kamu untuk menulis dengan baik lah. Okey, yang ni bahagian B, kita tengok contoh satu. Ni bahagian B. Karangan bahagian B ni merupakan karangan respon terbuka, 70 markah. Dicadangkan 90 minit lah. Kamu gunakan masa 90 minit Ada 4 soalan, jawab satu saja. Okey, jawab satu saja. Dan terdapat 4 domain. Sama ada domain awam, domain peribadi, domain pendidikan ataupun domain kejaya. Dan terdapat 2 bentuk soalan, iaitu soalan yang berformat ataupun tidak berformat. Maksudnya kalau bahagian A keluar berformat, bahagian B ni memang akan ada 2, sama ada berformat ataupun tidak berformat. Dia bagi 4 soalan kan. Mungkin soalan yang pertama tu berformat, 3 lagi tak berformat. Mungkin 2 berformat ataupun 2 lagi tak berformat. Dan seterusnya lah. Jadi murid kena kenal pasti tema, faham, kemudian jawab berdasarkan stimulus. Tulislah karangan kamu 350 hingga 500 patah perkataan Ini contoh soalan. Ni pun cikgu dah pernah tunjuk dah, kita ulang kaji sikit lah. Kalau kamu tengok kan dia bagi bahan pertama dulu. Dia ambil daripada sumber utusan. Yang ni sebenarnya kamu boleh ambil sebagai isi atau pendahuluan. Nampak tak? Kelebihan format baru ni murid, dalam soalan kamu tu ada banyak bahan dia bagi. Bahan itu memang kamu boleh guna sama ada untuk tulis pendahuluan, mungkin contoh kamu, mungkin isi kamu ataupun kesimpulan kamu. Jadi jangan abaikan maklumat tersebut. Guna dalam karangan kamu. Ini kita panggil stimulus. Kemudian kamu tengok, barulah dia bagi arahan soalan. Kata berdasarkan petikan di atas, menyatakan bahawa aktiviti kita semula merupakan kaedah terbaik untuk mengurangkan sampah sisa pepejal. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula kerana kesedaran terhadap amalan tersebut masih rendah. Sehubungan dengan itu, anda dikendaki menulis sebuah rencana bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula. Tajuk rencana tersebut ialah usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. Jadi ini karangan berformat murid, bentuk rencana. Tajuk kamu ialah usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. So tulis kat tengah. Oleh siapa? Oleh Siti Nur Al-Fatih. Contoh kan? Baru tulis karangan kamu. Ni karangan format lah ni. Jadi boleh ambil lah maklumat stimulus ini, tulislah dalam bahagian isi ataupun pendahuluan kamu. Guna jangan tak guna, rugi kalau kamu tak guna. Okey, ini adalah skema jawapannya, cikgu rasa tak perlu terang lah. Itu sahaja. Jadi hari ini kita hanya fokus kepada jenis-jenis karangan, sama ada karangan berformat ataupun karangan tak berformat, dan cikgu sudah dedahkan sikit jenis pendahuluan lah, jenis pendahuluan dan juga teknik untuk menulis perenggan isi kamu. Dan kita dah tengok sikit satu contoh karangan bahagian A dan bahagian B. Okey, ada soalan tak nak tanya? Minta maaf memang agak panjang sikit hari ni. Banyak sikit cikgu bagi penerangan lah. Nanti hari Rabu ni kita dah boleh buat latihan. Kita akan start tulis karangan lah, kita buat sama-sama supaya kita boleh dapat hasilkan satu karangan yang lengkap. Nanti cikgu boleh komen lah hasil penulisan karangan kamu tu. Okey, ada soalan nak tanya untuk hari ni? Adakah penerangan cikgu ini bermanfaat untuk kamu ataupun cikgu ni banyak sangat lah
sembang hari ni, penat. Okey, boleh type lah dekat ruangan chat itu, adakah pandangan cikgu hari ni membantu sikit lah. Tak bagi pemahaman sikit Sangat dekat kamu. membantu cikgu. Malam Boleh tadi bagi. saya sangat membantu cikgu. Okey, kalau membantu alhamdulillah. Semoga bolehlah bagi gambaran dekat kamu apa yang perlu kamu kuasai lah. Supaya kamu boleh tulis ataupun jawab kertas satu karangan dengan baik. Dia sangat penting lah untuk kamu tahu karangan berformat ni apa. Apa jenis dia, format-formatnya macam mana. Contoh karangan tu macam mana. Okey, dan untuk menulis pendahuluan isi tu pun dia kena ada teknik murid. Kita tak boleh terus tulis karangan kamu tak boleh dapat soalan kamu terus tulis. Itu satu cara yang salah. Okey, tolong ikut disiplin penulisan karangan yang betul. Dapat soalan, baca baik-baik. Okay, step pertama kena rangka dulu. Okay, kena ada perancangan. Rangka dulu. Dah start rangka semua, kita pilih isi yang sesuai, baru start tulis. Okay, bila dah start tulis, kena semak. Okay, nak tulis tu pula kena ada kaedah. Tak boleh main tulis saja. Dah ada isi semua, kamu pun tulis ikut suka kamu. Tak boleh. Kena ada teknik yang betul. Okay, contoh yang biasa, cikgu bagi tahu gunalah teknik acak-acak. Ini paling mudah lah. Pendahuluan mungkin boleh guna teknik gabungan. Cikgu cadangkan gabungan lah. Maksudnya boleh gabung yang definisi sikit, kemudian gabung persoalan sikit. Kalau kamu boleh masuk tokoh-tokoh sikit silakan. Kalau tak apa. Guna definisi, guna persoalan untuk bahagian pendahuluan lah. Bahagian isi guna teknik acak-acak. Acak-acak ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, kemudian kena ada ayat penegasan. Kesimpulan, masukkan cadangan, masukkan harapan kamu. Apa cadangan kamu kepada isu itulah. Apa harapan kamu? Bila kamu dah cadangkan itu, siapa nak kena buat cadangan tu, apa harapan kamu? Pastikan harapan itu harapan yang baik lah. Okey? Kemudian okey lah. Kamu akan dapat satu perenggan yang baik. Jadi kena ada kaedah murid. Tak boleh main tulis saja. Okey? Itu silap. Sebab kamu semua adalah antara murid yang disasarkan untuk cemerlang kan. Cikgu nak semua cemerlang ni untuk karangan. Jadi mesti ada kaedah yang betul lah untuk menulis karangan. Karangan 100 markah sangat penting untuk kamu skor lah. Okey, jadi kita mula dulu dengan pendedahan hari ini. Hari Rabu start, kita akan buat karangan sama-sama. Kalau kamu nak mula menulis karangan sendiri, sangat baik. Boleh hantar kepada cikgu untuk semak lah, tidak ada masalah. Okey, ada soalan nak tanya sebelum kita tangguhkan kelas kita hari ini? Adakah kamu jelas dengan pembelajaran hari ini? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okay, kalau jelas rasanya kita boleh tangguhkanlah kelas kita hari ini 12.53 cikgu habiskan lebih awal. Jaga diri muridnya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Ya.